Assalamualaikum Dr. Suazlan selaku pensyarah bagi subjek Kompetensi Teknologi Maklumat dan Komunikasi. Saya Muhammad Sobri bin Zubaidi memegang nomor matriks D20212098668 dari kumpulan 6. Saya dan juga ahli kumpulan saya akan membentangkan tentang topik etika dan keselamatan komputer. Pertama sekali, saya akan membahaskan tentang objektif pembelajaran topik ini. Objektif yang pertama, pelajar dapat memahami konsep etika dan keselamatan komputer. Kedua, pelajar dapat memahami etika penggunaan komputer untuk individu dan organisasi. Ketiga, pelajar dapat melayari internet dengan etika yang betul. Keempat, pelajar dapat menulis email dengan etika yang betul. Kelima, pelajar dapat mengetahui cara untuk memastikan aspek keselamatan komputer dengan betul. Dan yang terakhir, pelajar dapat mengenal pasti sesuatu ancaman dalam sistem komputer. Seterusnya, saya akan membahaskan tentang pengenalan bagi topik ini. Di Malaysia, aplikasi teknologi maklumat dan komunikasi telah dilaksanakan dalam pelbagai bidang. Sebagai contohnya, yang pertama, dalam bidang pembelajaran dan juga budaya. Golongan yang terpencil dan yang tidak bernasib baik dapat mencapai pengetahuan ICT, yaitu teknologi dan maklumat. Golongan ini juga dapat kesedaran dan kemahiran ICT yang boleh diterapkan dalam aktiviti pembelajaran. Kedua, dalam bidang teleperubatan. Kemudahan perubatan dari jauh dapat disediakan seperti diagnosis, rawatan, penyeliaan dan perundingan dengan pakar perubatan. Ketiga, servis komunikasi bagi golongan kurang upaya. Golongan kurang upaya dapat menggunakan telekomunikasi dengan video pengantaran dan lain-lain kemudahan. Seterusnya dalam bidang keselamatan awam dan keselamatan dalaman. Keselamatan awam dan keselamatan dalaman dapat mengetahui sistem amaran awal. Seterusnya komunikasi jalur lebar pada perkhidmatan. Akses kepada teknologi telekomunikasi baru seperti protokol suara melalui internet yaitu VoIP, di mana komunikasi suara dibawa melalui internet. Seterusnya bidang e-kerajaan. Kemudahan kerajaan elektronik orang awam dan agensi kerajaan untuk menyediakan maklumat tentang dasar, prosedur, bantuan dan juga program kerajaan. Seterusnya, apakah itu etika? Etika berasal daripada perkataan Greek yang bermaksud watak pribadi sendiri. Jadi di sini etika bermaksud tingkah laku dan moral yang diharapkan diikuti oleh manusia dan pengguna-penggunanya. Seterusnya, apa itu keselamatan komputer? Keselamatan komputer ini dapat dikonsepkan apabila pengguna dapat mengaplikasikan nilai yang baik dalam penggunaan teknologi dan peralatan komputer. Berbagai panduan telah disediakan untuk mengelakkan penggunaan yang salah terhadap komputer. Penguasaan keselamatan komputer dapat membina persekitaran kerja yang harmoni dan juga kondusif. Refleksi yang telah saya pelajari selepas melakukan aktiviti ini adalah nilai kerjasama dapat diterapkan antara ahli-ahli kumpulan. Seterusnya, saya mempersilakan ahli kumpulan saya yang seterusnya untuk membentangkan topik seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada doktor dan semua. Saya Akmal Hafiz Rahman Al-Rashidi ingin bentangkan tentang 10 perintah etika komputer. Sebelum itu, etika komputer ini diasaskan oleh syarikat IBM. Ia juga dicipta oleh Institut Etika Komputer CEI. CEI ditubuhkan pada tahun 1980. CEI dilancarkan sebagai institut bukan untung pada tahun 1991.
CEI ini juga menjadi antara organisasi pertama yang membincangkan isu moral dalam dunia ICT. Mereka juga menjadi pemimpin dalam pembincangan dan pendidikan mengenai etika komputer. Di sini saya menceritakan 10 perintah etika komputer. Pertama, jangan menggunakan komputer dengan cara boleh membahayakan orang lain. Contohnya, menggunakan komputer untuk menggodam privasi orang lain. Yang kedua, jangan gunakan teknologi komputer untuk menyebabkan gangguan dalam kerja pengguna lain, seperti menggodam rangkaian internet pengguna lain. Yang ketiga, jangan mengintip data komputer orang lain kerana boleh menyebabkan sesuatu data yang penting dari orang lain tersebar. Keempat, jangan gunakan teknologi komputer untuk mencuri maklumat. Kelima, tidak menyumbang kepada penyebaran maklumat yang salah menggunakan teknologi komputer. Yang kelima ini kerap berlaku apabila banyak penyebaran berita palsu yang dimuat naik melalui teknologi komputer tanpa berita yang sahih. Keenam, jangan salin atau gunakan proprietary yang anda belum bayar tanpa kebenaran. Yang ketujuh, jangan gunakan sumber komputer orang lain tanpa kebenaran atau pampasan yang sewajarnya. Kelapan, tidak sesuai dengan hasil intelek orang lain. Yang kesembilan, fikirkan tentang akibat sosial program yang anda tulis atau sistem yang anda reka. Terakhir, sentiasa menggunakan komputer dengan cara yang memastikan pertimbangan dan rasa hormat terhadap manusia lain. Seterusnya, kita etika profesional komputer. Di sini, terdapat pelbagai kod etika yang diciptakan dan saya akan pilih satu dari kod tersebut yang mana saya sangat menarik tentang kod tersebut, iaitu prinsip etika umum. Prinsip etika umum mempunyai tujuh. Yang pertama, menyumbang kepada masyarakat dan kesejahteraan manusia. Mengakui bahawa semua orang adalah pemegang kepentingan dalam perkomputeran. Kedua, mengelakkan kemudaratan, iaitu jika mahir dalam pengkomputeran, kita dapat melakukan sesuatu kerja dengan mudah. Ketiga, jujur dan amanah. Keempat, bersikap adil dan mengambil tindakan untuk mendiskriminasikan. Kelima, menghormati kerja yang diperlukan untuk menghasilkan idea baharu, ciptaan, kerja kreatif dan artifak pengkomputeran. Keenam, menghormati privasi. Dan akhir sekali, yang ketujuh, menghormati kerahsiaan. Kita masuk yang seterusnya, iaitu penggunaan internet ruang sembang. Terdapat beberapa etika dalam menggunakan aplikasi bilik sembang. Pertama, kita jangan berikan maklumat peribadi seperti nama penuh, nombor telefon peribadi dan alamat rumah. Kedua, elakkan mengatur pertemuan dengan kenalan baru di internet kerana kita tidak tahu latar belakang mereka yang baru kita kenal. Ketiga, elakkan daripada menunjukkan gambar. Dalam dunia cyber ini, orang yang berniat jahat boleh menjejaki anda walaupun hanya melalui gambar. Seterusnya adalah tentang pengenalan email. Merupakan singkatan popular untuk mail elektronik bermula sejak awal 1990-an. Kemudahan komunikasi untuk menghantar dan menerima mesej atau surat secara elektronik. Email juga merupakan medium elektronik yang sangat popular menggunakan komputer kerana ia boleh digunakan untuk urusan rasmi atau tidak formal. Selain itu, email juga boleh digunakan untuk menghantar lampiran dalam bentuk fail, gambar, audio, video ataupun kerja fail automasi pejabat. Seterusnya, antara pembekal email yang popular ialah Gmail dan Yahoo Mail. Dan akhir sekali, email rasmi UPSI menggunakan platform Gmail. Sekian, terima kasih. Saya Akmal Hafiz Muhammad Nur Rashidin ingin mengundurkan diri. Kesimpulannya, kita dapat mempelajari etika komputer, kod etika komputer, penggunaan bilik sembang dan penggunaan email yang betul. Penggunaan bilik sembang adalah paling penting di mana kita tidak perlu mendedahkan identiti kita kerana itu amat berbahaya kepada kita. Sekian, terima kasih.
Terima kasih Akmal. Saya Muhammad Zulhafiz bin Kalim, pembentang yang seterusnya memegang nomor matriks di 2021-2009-660. Akan membentangkan etika penulisan email. Etika penulisan email yang pertama ialah menggunakan bahasa yang bagus dan mudah dipahami. Dalam penulisan email, kita harus menghindari penggunaan akronim atau bahasa SMS. Sebagai contohnya, mensingkatkan perkataan dalam penulisan email. Yang kedua, menghindari penggunaan capital letter dan bold word. Penggunaan capital letter dan bold word menggambarkan kita sedang meninggikan suara atau memberi arahan untuk melakukan sesuatu kepada penerima. Yang ketiga, tidak menggunakan warna teks yang berwarna merah dalam penulisan email. Penggunaan teks berwarna merah menggambarkan kita sedang marah atau tidak suka kepada penerima email. Warna yang digalakkan untuk menulis email ialah warna hitam dan warna biru. Yang keempat, pemilihan tetapan font yang sesuai. Pilih jenis teks dan saiz yang sesuai. Ini dapat memudahkan penerima email mudah membaca email yang kita tulis. Seterusnya, etika dalam sosial media. Pertama, kita harus bijak memilih rakan dalam sosial media. Yang kedua, menggunakan sosial media untuk berkongsi informasi yang bermanfaat kepada pengguna sosial media lain. Yang ketiga, tidak menyebarkan gambar sensitif yang boleh menimbulkan fitnah atau sebagainya. Yang keempat, kita dilarang membuat akaun palsu dalam sosial media. Etika menulis blog. Pertama, bertanggung jawab atas penulisan blog sekiranya berlaku sesuatu. Kedua, menulis berdasarkan fakta dan sumber yang betul. Yang ketiga, elakkan menjawab kepada isu sensitif yang boleh menggugat keamanan negara. Keempat, elakkan melakukan copy and paste kerja online tanpa kebenaran dari penulis. Seterusnya, pengenalan security komputer. Pertama, software dan sistem security. Yang kedua, security data. Dan yang ketiga, hardware security. Refleksi diri yang diperolehi daripada aktiviti ini ialah dapat mengeratkan silaturahim. Hal ini kerana kami berkumpul bersama-sama untuk berbincang membuat pembentangan. Sekian dan terima kasih. Seterusnya saya menyerahkan kepada ahli kumpulan saya untuk melanjutkan pembentangan yang seterusnya. Now we're going to basic of computer security. There are 4 types basic of computer security. The first is confidentiality, which is preventing confidential information from being read or known by unauthorized persons. The second is integrity, which is prevent any modification by unauthorized persons. And the third is proper use, which is registered persons using computer system in a proper or authorized manner. And the last is readiness, which is authorized persons should not be prevented from accessing an asset or data. Computer crimes. Computer crimes involve any illegal activity using computer technology that can cause the victim suffer and face losses. Computer threats. There are 2 types of computer threats, which is passive threats and active threats. In passive threats, they have observed imminent steal without change. And in active threats, they have observed imminent steal and change. So the difference between passive threats and active threats is without change and change in active threats. Next type of computer crimes. The first is cyber vandalism, intentional interference, defacement, destruction of website or corporate information system, creation of malware such as viruses, Trojan horses, and spyware which can harm computers. Sniffer,
Observe all behavior in a computer network using specific software. Denial of service or DOS, which is an attack to shut down a machine or network, making it inaccessible to its intended users. Flooded the server with thousands of fax requests to destroy the network. Identity thief, someone wrongfully obtained and uses another person's personal data such as photo, credit card number in some way that involves fraud or deception, typically for economic gain. Next is phishing, which is trapping users to provide confidential information such as banking information through fake links. Hoax, which is disseminating information about something that is not true or false that causes a person to become fearful. Piracy, download any software or document without the permission of the original owner. And the last is malicious code. Malicious content of malware that it can penetrate not only unsuspecting client system but can also compromise databases, network, and an entire cluster of servers quickly or over a long period of time. Assalamualaikum kepada Dr. Sazlan bin Suhaimi, iaitu pensyarah kod UPU 3332. Saya Muhammad Alif Aiman bin Muhammad Iqmal Nizam T akan menyambung pembentangan yang telah dibentangkan oleh Pinkot sebentar tadi. Jenis-jenis jenayah komputer yang kelima ialah pancingan data ataupun phishing. Phishing merupakan sebuah perangkap yang akan mengakibatkan maklumat penting mangsa akan terdedah menulis sebuah link palsu. Yang keenam ialah penipuan ataupun hoax. Hoax ialah menyebarkan maklumat tentang sesuatu yang tidak benar ataupun tidak sahih yang akan mengakibatkan seseorang menjadi takut. Yang ketujuh ialah cetak rompak ataupun piracy. Piracy ialah memuat turun software atau sebarang dokumen tanpa meminta izin kepada pemilik asal. Yang terakhir ialah malicious code, merupakan kandungan berniat jahat yang boleh menembusi sistem pelanggan dan menjejaskan pangkalan data dalam jangka masa yang tepat ataupun lama. Seterusnya saya akan memberitahu beza antara hackers dan crackers. Hackers menceroboh sistem komputer secara beretika untuk menguji kelemahan sebuah sistem. Hackers tidak akan merosakkan sistem dalam komputer. Seterusnya ialah crackers. Crackers sengaja menceroboh ke dalam sistem, seterusnya merosakkan dan mengsabotase sistem. Ianya agresif dan sangat berbahaya. Seterusnya saya akan membahaskan tentang virus komputer. Virus komputer mempunyai dua varian, iaitu yang jahat dan yang baik. Virus komputer yang jahat yang pertama ialah malware. Ia digunakan untuk mengganggu operasi komputer, mengutip maklumat sensitif dan mendapat akses pribadi sistem komputer. Yang seterusnya ialah function. Function memusnahkan fail, maklumat atau memadam keseluruhan hard drive. Yang ketiga ialah efek. Efek telah merugikan berbilion dolar setiap tahun dalam ekonomi disebabkan kegagalan sistem, membazir sumber komputer, merosakkan data, dan menaikkan kos penyelenggaraan. Seterusnya saya akan memberitahu virus komputer yang baik. Yang pertama ialah firewall. Software atau hardware yang dapat mencegah penggodam dan banyak virus daripada mengakses sistem komputer. Seterusnya ialah antivirus. Antivirus merupakan software yang digunakan untuk mencegah, mengesan, dan membuang software yang berniat jahat. Seterusnya saya akan membentangkan tentang penjagaan komputer. Yang pertama, pencegahan jangkitan virus. Setiap orang yang mempunyai komputer haruslah mempunyai software antivirus dan mengimbas PC Anda dengan kerap. Yang kedua ialah kita haruslah mempunyai virus signature file. Kesemua software antivirus akan merujuk maklumat yang disimpan tentang virus yang menjangkiti file. Kita haruslah selalu mengemaskini software antivirus untuk mengesan virus yang baru. Yang ketiga adalah password crackers. Kita haruslah membuat password dengan tata cara yang diberi. Seterusnya, menukar password sekurang-kurangnya sebulan sekali
dan jangan memberi password kita kepada orang lain atau menulisnya di tempat yang mudah untuk diakses. Seterusnya ialah menggunakan internet firewall. Internet firewall aktif apabila komputer akan disambungkan kepada internet. Yang kedua, kegunaannya ialah mencegah penggodam virus daripada akses komputer. Firewall merupakan barisan hadapan untuk keselamatan komputer kita. Sudah terang lagi bersuluh, cara penjagaan komputer haruslah diamalkan oleh setiap orang agar keselamatan sistem komputer serta maklumat peribadi tidak dapat diakses. Apa yang saya dapat daripada pembentangan saya ialah mempelajari jenis-jenis virus berbahaya dan tidak berbahaya. Seterusnya, mengenal pasti kesan-kesan daripada virus di komputer. Dan yang terakhir ialah cara mencegah virus maupun penggodam daripada mengakses komputer kita. Itu saja daripada saya. Sekian dan terima kasih.